Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Muslimin dan muslimat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada malam ini dapat sama-sama kita bersua dan kita bertemu di dalam majlis ilmu kita ini. Mudah-mudahan keberadaan kita pada malam ini mendapat rahmat, keberkatan, maghfirah, keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita nak sambung pengajian kitab kita pada bab yang ketiga, siksaan kubur dan dahsyatnya. Kita nak tengok malam ini bagaimana Nabi SAW, bagaimana Allah Subhanahu wa taala nak menceritakan, nak mengkisahkan tentang bahayanya siksaan kubur dan dahsyatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifur rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Abu Laits meriwayatkan dengan sanadnya daripada Al-Barra bin Azib radhiyallahu an berkata, kami bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar menghantar jenazah seorang sahabat Ansar. Maka ketika sampai ke kubur dan belum dimasukkan ke dalam lahat, Nabi SAW duduk dan kami duduk di sekitarnya, diam, menundukkan kepala bagaikan ada burung atas kepala kami. Lepas cerita satu hari lepas pergi dengan Nabi SAW. Pergi mana? Pergi ke kubur. Hantar jenazah seorang sahabat di kalangan Ansar. Lalu sebelum mereka sampai bila mana mereka sampai ke kubur, sebelum mereka buat masuk jenazah ni ke dalam lahat, ke dalam kubur ni, Nabi duduk di tepi itu dan Nabi duduk dia menundukkan kepala, tunduk kepala, sengak. Tunduk tu pula dalam keadaan sengak, macam ada burung di atas kepala ni. Sedang Nabi SAW mengkorek-korek dengan dahan yang di tangannya. Nabi ambil dahan pokok, Nabi duk korek. Korek ke dalam lubang kubur. Kemudian ia mengangkat kepala sambil bersabda,
Berlindunglah kamu kepada Allah daripada siksa kubur. 2 atau 3 kali. Nabi kata, Ista'idhu billahi min azabil qabr. Nabi ulang 2 kali ataupun 3 kali. Maknanya benda ni bila kita ulang, dia ni adalah benda yang serius. Suatu benda yang tuan-tuan ulang, benda tu penting. Ni aku nak abang dekat hang ni. Abang apa? Hang jangan duk lupa nak. Lupa apa? Malam ni masak buat mai nak. Aku harap kat hang ya. Contoh. Nak buat kenduri malam ni dia terlupa. Tak main saja. Hang harapkan aku harapkan hang. Nabi dia ulang 3 kali. Summa qal. Innal 'abdal mu'mina idza kana fi iqbalin min al-akhirati wa inqita'in min ad-dunya nazalat ilayhi malaikatun bidun wujuhuhum kasyams wa ma'ahum kafanun min al-jannati wa hunutun min hunutil jannah fayajlisuna maddal basar ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس المطمئنة اخرجي إلى مغفرة الله ورضوانه قال صلى الله عليه وسلم فتسيل وتخرج كما تسيل القطرة من السقاء فيأخذونها فلا يدعونها في كفه طرفة عين حتى يأخذوها في ذلك الكفن والحنوط فيخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملاء من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الطيبة فيقولون روح فلان بن فلان بأحسن أسمائه ثم ينتهون بها إلى سماء الدنيا فيستفتحون لها فيفتح لهم فيستقبلها ويشيعها من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهوا بها إلى السماء السابعة فيقول الله تعالى اكتبوا كتابه في عليين وأعيده إلى الأرض منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى فتعد الروح في جسده ويأتيه ملكان فيقولان من ربك فيقول ربي الله فيقولان وما دينك فيقول دين الإسلام فيقولان له ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم faham tuan-tuan? Angguk tu angguk lena ke angguk faham? Nabi kata, saya terjemah baca yang terjemah senang pasal panjang. Mau baca hak Arab ni pun, sekali nak kena baca hak Melayu juga. Kalau tuan-tuan ada kitab, bolehlah duk tengok duk ikut sama baca. Ni al-ma'lum lah no, tinggal Allah dan Rasul. Nabi kata sesungguhnya seorang mukmin itu jika akan meninggal dunia menghadapi akhirat, yakni mati, Nabi kata turun padanya malaikat yang putih-putih wajahnya bagai matahari. Nabi kata satu orang yang beriman ni kita lah. Bila tak tahu, tapi saat tu kita akan lalui bersama tuan-tuan. Saat tu bila yang tu je tak tahu. Elok tak boleh elok tuan-tuan. Atas dunia ni tuan-tuan boleh buat macam-macam untuk elok. Tuan-tuan boleh buat macam-macam nak elok yang ni, nak elok yang tu, nak elok. Semua tuan-tuan boleh buat nak elok. Tapi satu benda yang tuan-tuan tak boleh elok, apa dia? Takdir Allah Subhanahu wa ta'ala yang tu tak boleh elok.
Kita ni akan mati, maklum, kita akan mati. Bila kita nak mati, tak tahu. Saat kematian kok mana pun kita tak boleh nak elak, kita akan mati. Nabi kata bila mati seorang anak Adam ni, turun padanya malaikat yang putih-putih, wajahnya bagaikan matahari. Membawa kafan daripada syurga. Maka duduk di depannya sejauh pandangan mata kelilingnya. Bila nak mati ni, dia bawa mai kain kafan daripada syurga, dia duduk dekat tu. Kemudian datanglah malaikat maut dan duduk di kepala dia. Malaikat maut mai, Nabi kata malaikat maut akan duduk dekat kepala orang yang nak mati. Lalu malaikat maut kata, wahai roh yang tenang lagi baik. Ni bila orang yang beriman, yang mengikuti arahan Allah. Malaikat maut mai dekat dia. Malaikat maut kata, wahai roh yang baik, keluarlah menuju pengampunan Allah dan redanya. Keluar. Pilah menuju kepada redha Allah dan hang duduklah mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, maka keluarlah rohnya. Roh tu keluar, Nabi kata, mengalir bagaikan titisan daripada mulut kendi kepada tempat ayahnya. Turun macam mana tenangnya lagu tu. Maka langsung diterima dan langsung dimasukkan ke dalam kain kafan daripada syurga yang malaikat bawa tu. Dan dibawa naik. Maka tidak melalui sekumpulan malaikat, melainkan ditanya. Roh tu dia lalu sekumpulan malaikat, lalu ditanya oleh malaikat, roh siapakah yang harum ni? Malaikat tanya, roh siapa ni yang wangi lagu ni roh siapa? Lalu dijawab, roh fulan bin fulan. Sampailah ke langit, dan di sana dibukakan pintu langit, dan disambut oleh penduduknya, dan pada tiap langit dihantar oleh malaikat al-muqarrabun, dibawa naik ke langit hingga dicatat sampai ke langit ketujuh. Maka Allah Ta'ala kata, catatlah suratannya Illiyin. Kemudian dia dikembalikan ke bumi. Sebab daripadanya kami jadikan dia, dan di dalamnya aku kembalikan, dan daripadanya pula aku keluarkan pada saatnya. Maka kembalilah roh ke jasad dalam kubur. Bila sampai ke sana, Allah Ta'ala arah malaikat. Allah Ta'ala kata kat malaikat, wah turun balik ke sana. Sebab dia daripada bumi, kepada bumi aku akan hantar dia. Kemudian datang kepadanya dua malaikat. Bila dia duduk di dalam kubur, mai dua malaikat untuk menanyakan, siapakah Tuhan kamu? Baru dia tanya. Lalu dijawab, Allah Tuhanku. Nabi kata, bila malaikat mai tanya, dia jawab. Lalu ditanya, apakah agamamu? Yang ni jangan duk tulis pula. Dia kata, dia pesan kat anak dah. Dia kata, Ustaz, siabak dah kat mereka ni, kalau nanti mati, tulis pi atas-atas, selit kot celah tu kain kapan tu. Sebab apa? Senang, kalau malaikat mai tanya, boleh jawab. Malaikat mai tanya, boleh jawab. Dia duk ingat dia nak mohon lagu dia duk periksa di sekolah. Malaikat mai tanya, yang nak jawab ni Pak Long bukan lidah kita lah. Siapa dia Tuhan hang? Allah Tuhanku. Betul ke? Tuan-tuan, kalau mereka mai tanya, malaikat mai tanya nanti Pak Long. Bila malaikat tanya, siapa Tuhanmu? Pak Long nak jawab, kata Allah Ta'ala Tuhanku. Boleh kan nak jawab lagu tu? Sedangkan masa hidup di dunia ni, bukannya sembah Allah, dia sembah makhluk lebih daripada Allah. Boleh nak jawab lagu tu? Allah Tuhanku. Islam agamaku. Masa hang hidup di dunia ni dulu ni, hang sembah Allah kah? Ataupun masa hang hidup di dunia ni, hang banyak sembah makhluk berbanding Allah? Cuba jawab.
Semayang tak mai dah. Kerana apa dia? Kerana bos dia balik. Duk Bilal duk bang duk hayya 'alas solah, hayya 'alas solah. Tak mai. Sebab apa dia? Ada benda yang lebih penting. Apa dia? Syurat. Ha? Faham tak? Nampak lagu tak faham dia. Nampak tuan-tuan letih yang ni berdepa ni. Nampak tu macam maghrib awal kot. Maghrib awal nak buat macam mana? Saya lagi letih. Cikgu apa nama maghrib ke kira apa? Biar kau kira apa? 7 cukup. Tuan-tuan keluar rumah kira apa ni? Keluar rumah kira apa? 6.55 saya. Saya keluar rumah cikgu 3.30. Agak-agak pahala siapa banyak lah ni. Ustaz lah pahala banyak. Sebab apa? Keluar awal. Tiba-tiba main ni niat kena nak endelok daripada cikgu Li. Jahanam lagu tu lah. Tuan-tuan nak keluar 5 minit pahala banyak dah saya. Saya pun letih. Tuan-tuan ni maghrib awal nak buat macam mana? Letih. Oh, tak boleh buat apa. 7-5 minit kelam dah dunia ni. Jadi dia tengok tak? Loh, 7-5 minit gelap dah macam pukul 8. Tapi bagus jugalah boleh berhenti awal. Bagus tentu lah. Cikgu boleh balik awal. Tidak pukul 1, pukul 2 baru nak sampai rumah. Letih tuan-tuan. Pak Long. Tidak, saya baru 33. Bini baru 28. Pak Long tak apa lah. Pak Long 73. Mak Long 68. Tidak, kalau balik awal pun nak buat apa? Saya ni rotek pun hidup, Capres pun hidup lagi tuan-tuan. Macam tuan-tuan kadang-kadang lori tu lah lori hantu lah, rotek apa pun tak payah lah. Yang mana faham-faham, tak faham hampir-hampir lah. Malaikat tanya dalam kubur, siapa Tuhan hang? Tuan-tuan nak jawab, Allah Tuhanku. Layakkah nak jawab Allah Tuhanku, sedangkan masa hidup ni tak peduli Allah? Hak Allah maklum tak tunai. Hak Allah maklum tak tunai. Tiba-tiba bila mati nak pergi mengaku kata Tuhan aku ni Allah. Layak ke tak tuan-tuan? Nak tak mana muka? Dia suruh sembah dia sehari 5 kali, haram tak? Bila mati tersepit nak abang kata kita ni hamba dia. Boleh ke lagu tu? Boleh ke lagu tu? Siapa apa dia agama hang? Lalu dijawab, agama ku Islam. Betul ya? Masa hidup ni berpegang kepada Islam ataupun tidak? Dua benda ni tuan-tuan cuba tanya dulu. Dulu atas dunia ni kalau tuan-tuan susah, tuan-tuan minta tolong kat siapa? Ada orang, bila dia sakit, kita kata dekat dia berdoa lah banyak-banyak. Dia kata, Ustaz, saya bukan tak mau berdoa. Saya bukan tak mau semayang hajat. Saya bukan tak mau yang ni, saya bukan tak mau yang ni, Ustaz. Habis tu pasal apa? Ustaz, lambat, Ustaz. Ada jawab. Dia kata, Ustaz, lambat, Ustaz. Dia main minta doa, dia suruh kita doa macam baru ni lah, satu masjid. Saya pergi mengajak di Pulau Pinang. Dia tunggu saya dekat pintu masjid tu. Dia tunggu depan pintu masjid tu. Orang duk semayang maghrib, saya nak masuk lah. Saya nak masuk, dia tahan saya depan tu. Dia kata, Ustaz, nak minta dia duduk pegang ni. Dia kata, Ustaz, nak minta ayak sikit, Ustaz. Mak saya tak sihat. Saya kata, tak apa, kita mayang dulu. Sekali lepas mayang ni, kita baca doa. Dia kata, tak apa, Ustaz, baca sihat dah. Ustaz hilang. Haram, dia tahu. Nah, teknik dia. Dia tahu dah saya memang mengajak lagi hilang. Dia kata, Ustaz baca sihat lagi, Ustaz hilang. Saya kata, buat jadi macam mana? Dia kata, mak saya ni Ustaz. Dia kata, kena penyakit. Awal dulu ni, 1 tahun setengah, dia tak boleh tidur. Dia tak boleh tidur. Tak boleh tidur. Oi, kacau tuan-tuan kalau tak boleh lena ni. Kacau. Lepas dia lega tu lah ni dia jenis. Kira nak lena pula. Yang terbaru ni, dia nak lena. Dia kena sihir. Dia nak lena. Sekali-sekali dia mengantuk. Sekali-sekali dia mengantuk je tu. Saya duduk tengok tuan-tuan pun pasal ada tu. Simptom tu duduk lena tengah ustaz duduk ngajak. Saya check tengok. Kok kena sihir.
Try check tengok. Bukan pali. Suruh check. Saya kata, tak apalah kita baca lah. Dia kata, itulah saya nak bawa mak saya pergi berubat apa. Saya kata, tak try tengok dah pergi berubat cara perubatan Islam ni. Dia kata, minta maaf Ustaz. Lambat. Oh, tentang dia tak percaya. Dia kata lambat. Jenis nak berdoa ni apa lambat. Dia kata. Dia lebih bergantung kepada makhluk daripada Allah. Saya ada ulang banyak kali dah. Dalam hidup kita ni dengan Allah kita bergantung. Dengan manusia ni kita ikhtiar. Jangan bergantung dekat Allah sampai tak ikhtiar. Allah Ta'ala tak bagi juga. Contohlah. Tuan-tuan duduk belah Perak ni dusun Rian. Dulu kalau Perak ni dusun Rian lah kan. Alah Perak pun kalah dah. Boleh kat Pahang dengan balik pulau pula. Ada dusun. Pokok durian ni tak pernah tanam. Rumput tak pernah menebah. Doa dekat tanah tu minta Allah Ta'ala awak keluar pokok. Apa nama pokok durian bagi ada buah durian dalam kebun. Nak buat macam mana duk kira doa ikhtiar tak? Usaha menebah kebun. Beli benih pokok mai tanam. Tanam pokok pula bukan lagu tanam mayat. Tanam-tanam tinggal lagu tu. Lepas tu dia heran awak pokok durian dia tak pernah tumbuh elok. Hang tanam pokok macam hang tanam orang mati. Tanam orang mati ni lain maklum. Tanam-tanam habis. Tanam jurus layak sekali. Dua balma balik lah. Tanam pokok bukan tanam-tanam siram sekali tak siram lah. Tu makna kita ikhtiar, usaha. Yang selebihnya kita bergantung kepada Allah. Ni dah. Ada pula yang kedua ni, dia kira bergantung dengan manusia. Dia duk rasa manusia ni lebih berkuasa daripada Allah. Dia kata aku nak minta tolong dekat hang lah no. Aku percaya dekat hang ya. Hei, Allah di mana? Ini dia. Malaikat tanya pula yang kedua. Apa agama hang? Islam agamaku. Betul ke Islam agama hang? Masa hidup aku tengok hang hidup tak macam orang Islam pun. Kalut belum? Masa hang hidup di dunia aku nampak ni aku tengok tak macam orang Islam pun hang ni. Malaikat kata sorry to say. Nampak macam orang bukan Islam hidup. Tengok anak cucu ni macam orang putih. Pakai subhanallah. Kira dalam Gopeng ni, family dia paling seksi. Ni kajian terbaru yang dibuat oleh unit risikan saya di Gopeng ni. Kira dia buat risikan tu, kira family dia ni paling seksi. Subhanallah. Saya teringat sekali saya balik majlis maulid. Di Kuala Lumpur mereka jemput saya pergi majlis maulid. Saya pergi lah. Bagi tazkirah. Habis bagi tazkirah tu balik. Duduk di hotel. Mereka bagi bilik kat saya di hotel. Saya punya tingkat tu 36, 37. Lagu tu pula. Daripada basement 2 tu naik. Parking bawah masuk lift. Naik. Sampai dekat G floor tu. Dibuka lah pintu. Masuk saya terasa GRO kot perempuan tu. Orang Melayu kita. Dia pakai cikgu Li. Allah. Kalau cikgu ada dalam lift tu perasaan terbuka serban cikgu macam tu. Dia tutup depan sekeping cikgu. Dia tutup belakang sekeping. Tepi ni macam getah TI. Tepi ni. Saya duduk belakang. Dia duduk depan. Saya tingkat 37 ke 36 macam tu cikgu. Lama. Saya terima saya duduk. Dia duduk depan. Agak-agak tuan-tuan lah. Saya tengok ke tak? Agak-agak lah. Agak-agak lah. Ni saya bagi peluang kata kat saya malam ni. Bukan selalu saya bagi peluang tentang dia kata kat saya. Agak-agak maklum lah. Pak Long ni macam segan nak jawab. Maklum. Agak-agak maklum lah maklum. Saya tengok ke tak? Agak-agak.
Tu, boleh kata kat orang tu. Tak habis soalan jawab dah. Tengok nak buat macam mana. Saya serba salah. Nak tengok dosa. Tak tengok benda elok duduk depan. Masa saya masuk lift turun daripada kereta tu, saya rasa bau saya ni berat pahala. Duduk sampai tingkat tu, buka pintu nak keluar tu, rasa ringan, pala bau, hilang pahala kat dalam tu. Allah, seksinya maklum. Seksi. Dia main mana pun tak tahu. Cara hidup kita kata. Bila mati kita jawab dekat malaikat. Wahai malaikat, agamaku adalah Islam. Walaupun hang hidup dulu tak macam orang Islam. Gaya hang hidup ni tak menggambarkan hang ni satu orang Islam. Kacau. Kacau. Tuan-tuan, kita boleh jawab. Bila ditanya bagaimana pendapatmu terhadap yang diutus di tengah-tengah kamu, dijawab dia adalah utusan Allah. Nabi Muhammad. Bila ditanya bagaimana engkau mengetahui itu, dijawab saya membaca kitab Allah lalu percaya dan membenarkannya. Kalau jenis haji mai mengaji lah. Ni kuliah buat haram tak nak mai. Ada je kat sini. Tak ada noh. Semua mai noh. Bagus ya. Tengok malam ni sudah ramai cikgu ni. 12,000 ada malam ni orang. Tuan-tuan. Maka terdengar suara. Bila dia jawab macam tu, tiba-tiba kata Nabi SAW, terdengar satu suara. Suara tu kata apa? Benar hamba-Ku. Suara tu kata, maka berikan padanya hamparan dari syurga serta pakaian syurga dan bukakan untuknya pintu yang menuju ke syurga supaya ia mendapat bau dan hawa syurga. Lalu diluaskan kubur sepanjang pandangan mata. Kemudian datang kepadanya seorang yang bagus wajahnya dan harum baunya sambil berkata, terimalah khabar gembira ini saat yang dijanjikan Allah kepadamu. Lalu ditanya, siapakah engkau? Jawabnya, aku adalah amalmu yang baik. Lalu ia berkata, ya Tuhanku, segerakan hari kiamat supaya segera aku bertemu dengan keluargaku dan kawan-kawanku. Tu kalau satu orang yang beriman. Kalau satu orang yang baik. Kalau satu orang yang hidup dia di dunia bergantung kepada Allah, melakukan arahan Allah, meninggalkan segala tegahan Allah. Nabi SAW bersabda pula, adapun hamba yang kafir, yang dalam hidup ni dia tak ada buat benda apa, dia duduk lawan Allah siang malam. Saya tak pernah lawan Allah, Ustaz. Cek balik tengok hidup hang ni macam mana. Tuan-tuan, orang lawan Allah ni bukan nanti duduk cakap. Hidup dia. Dia tak buat benda yang Allah Ta'ala suruh. Dia buat benda yang Allah Ta'ala larang. Lawan Allah. Sebab tu saya duk pesan, jahat-jahat macam mana pun kita ni. Nampak tuan-tuan? Tuan-tuan ada anak, tuan-tuan ada keturunan. Jahat-jahat macam mana pun, semayang jangan tinggal. Yang tu nampak. Kita bukan orang baik, tuan-tuan. Saya pun bukan orang baik, Pak Long. Duk tengah belajar-belajar nak jadi orang baik. Saya pun bukan orang baik. Cuma belajar-belajar nak jadi belajar-belajar nak jadi baik. Saya bukan orang baik. Saya duk belajar nak jadi orang baik. Setuju tak, tuan-tuan? Tuan-tuan pun bukan orang baik. Masjid berapa tahun mai Pak Long lepas Covid baru ni ya. Tu pun dah kena ditidurkan, mujur tak piak ya. Jaga-jaga dia kata aku apa pun tak mau dah, aku nak buat baik mai masjid, mai mengaji. Mai dengar ustaz baca kitab. Kita bukan orang baik, duk tengah belajar nak jadi baik. Saya pesan satu benda ya, dalam hidup ni pesanlah pada diri, pesanlah pada orang lain. Habis tak boleh buat apa pun 5 waktu jangan tinggal. Yang tu ya.
5 waktu jangan tinggal. Apa dia 5 waktu ni ustaz? Sembahyang. Tak ada siapa dah yang boleh jaga tuan-tuan. Bila tuan-tuan jaga solat, solat akan jaga tuan-tuan. Anak ramai. Tuan-tuan ni jenis anak ramai, bini pun ramai, anak pun ramai. 4 orang anak. Seorang duk ada dekat UiTM Perlis. Nombor 2 duk ada dekat UUM Sintok. Nombor 3 duk ada dekat UMSI Tanjung Malim. Nombor 4 duk di rumah. 3 orang anak di Perlis, di Sintok, dekat dengan Tanjung Malim. Siapa nak jaga mereka? Saya nak tanya tuan-tuan, siapa nak jaga mereka, Pak Long? Pak Long bukan tahu ni. Long ni 8-5 minit. Pak Long duduk dekat masjid Lama Gopeng. Lena tengah ustaz mengajar. Anak buat apa? No, duduk dekat UiTM Perlis duduk apa, Pak Long? Anak darah pula. Tak ada apa ustaz, dia duduk dekat asrama dia. Betul ke dia duduk asrama dia ke dia duduk hotel dengan jantan? Tak tahu ustaz. UUM, perempuan juga. UMSI, perempuan. Hak duduk dengan kita di rumah, orang jantan. Siapa nak jaga? Tapi kalau Pak Long didik dia, hang apa cara pun, dalam apa keadaan sekalipun, jangan tinggal semayang. Abah sana, jangan tinggal semayang. Ni abah nak pesan ni, jangan tinggal semayang. Bila dia jaga semayang Pak Long, Allah jaga dia. Bila dia pelihara semayang Pak Long, Allah protect dia. Ni saya nak pesan. Orang yang jaga semayang, Allah akan jaga dia. Orang yang jaga solat, solat akan jaga dia daripada buat benda-benda tak elok. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ayat semua orang tahu dah. Setuju tak? Sebab tu saya nak pesan, jahat mana pun kita ni, semayang jangan tinggal. Memang kita tahajud tak buat tuan-tuan. Kalau nak jaga tengah malam, Allah macam duk kata. Jaga semayang malam, tengok senang tak? Tengah malam ni bukan kata malas nak pergi semayang. Rasa nak kencing pun malas bangun. Simpan botol tepi katil. Dia kencing mana? Kencing kerak. Laki bini kencing mana? Kencing mana laki bini? Orang kencing mana ni bukan dia nak mengaku kata dia kencing mana. Belagak nak mampu buat steady. Betul tak? Orang kencing mana ni cukup payah. Cukup payah. Kurus kita nampak hang ni serah badan kencing manis. Tak, diet. Padahal meter pun tak boleh baca dah. Berapa puluh punya kencing manis. Diet. Tengok kaki dia ni dah duduk berayak tu bersiapa tu. Hang kencing manis. Tak, makan ayak. Mata kelabu. Picek dekat doktor nak buang selaput. Doktor kata tak boleh buat ni. Tinggi ingat gula ni, balik dulu. Balik. Mai duk gopeng orang kata. Itu bukan kata nak pergi buat mata ke. Tak pergi buat. Tak buat lagi? Tak buat lagi. Pasal apa? Dia nak abang. Kata kencing manis tinggi. Awak tak buat mata apa-apa? Doktor kalut. Alasan mesti ada lah. Siapa dia? Kencing manis JKM. Bukan Jabatan Kebajikan Masyarakat tak. Geng kencing manis. JKM. Tolong. Bila orang kafir ni mai pula. Maka turun kepadanya malaikat daripada langit yang hitam mukanya. Dan dengan pakaian hitam. Tadi putih. Ni hitam. Lalu duduk di mukanya sepanjang pandangan mata. Kemudian datang malakul maut dan duduk di samping kepalanya. Lalu berkata, malaikat maut kata, hai roh yang jahat.
Keluarlah hang menuju kemurkaan Allah. Tuan-tuan, disebutkan bahawa Abdullah bin Zubair kalau bicara saja tentang kemurkaan Allah, bisa dengar tak Abdullah bin Zubair? Bisa dengar nama tu? Bisa dengar nama? Dia ni kalau sebut saja tentang kemurkaan Allah, automatik ni, duduk ni jadi ketak. Automatik. Duduk bila sebut je Nabi cerita ke apa tentang hadis tentang kemurkaan Allah, ciri hamba yang murka ni, ketak. Berpeluh. Ketak ni berpeluh. Kita tak ada, Pak Long. Sebut murka Allah ni relax. Macam tak ada apa. Ketak ni. Saya nak tanya tuan-tuan lah. Tuan-tuan jawab soalan mudah. Satu orang dia main kata. Hang buat benda ni, murka Allah Ta'ala tak ada. Hang buat benda ni, murka Allah tak ada. Satu lagi pula kata, hang buat benda ni boleh masuk penjara. Yang mana takut agak-agak? Hang buat benda ni Allah Ta'ala murka masuk neraka. Relax. Mai kawan ni pula, hang buat ni salah dari sudut undang-undang. Boleh masuk penjara. Dia tarik tu. Masuk penjara. Dia buat begitu. Agak-agak yang mana lebih menggerunkan dia? Satu ke dua? Itulah iman kita, tuan-tuan, Pak Long. Tak tu je nilai keimanan kita. Orang kata benda yang hang buat, Allah Ta'ala murka. Bila Allah Ta'ala murka, masuk neraka. Relax. Buat bodoh, macam tak ada apa. Satu orang ni mai kata pula, benda yang hang buat, salah dari sudut undang-undang. Salah daripada sudut undang-undang, boleh masuk ke dalam penjara. Satu dia tak relax. Ni dia murka. Maka tersebar di semua anggota badannya. Maka dicabut rohnya. Bagai mencabut besi daripada bulu yang basah. Tu dia. Pak Long, kita ni basah. Basah lah mandi. Tiba-tiba orang bawa mai besi yang panas tikam badan. Badan yang basah kena besi yang panas. Badan tu pula bawah sikit pada orang hutan ni bulu. Ada orang ni bulu tak tahu main mana banyak sungguh. Kira kalau cukup bulu di badan tu anyam-anyam boleh buat sejadah imam. Ada maklum. Dia keturunan orang hutan. Tanya dia, hang ni bulu saja. Bulu saja ada. Tanya ni keturunan apa? Dia kata tak tahu, kau rasa Tok Wan aku orang hutan dia kata. Bulu penuh. Badan yang basah, besi yang panas, mai tikam, melecok dekat badan satu, kena pula bulu-bulu tu. Allah. Maka terputus semua orat dan ototnya. Bila dicucuk, habis putih orat dengan otot. Kemudian diterimanya akan dimasukkan dalam kain hitam dan dibawa dengan bau yang sangat busuk bagaikan bangkai dan dibawa naik, maka tidak melalui malaikat melainkan ditanya, roh siapa ni? Roh ni jahat ni, busuk. Dijawab, roh fulan bin fulan, dengan sebutan yang amat buruk sehingga sampai ke langit dunia. Maka diminta buka, tetapi tidak dibuka untuknya. Kemudian Nabi SAW membaca ayat, tidak dibukakan bagi mereka itu pintu-pintu langit dan tidak dapat masuk syurga sehingga unta dapat masuk ke dalam lubang jarum. Orang ni takkan dapat masuk ke dalam syurga umpama unta nak masuk dalam lubang jarum. Memang tak boleh. Kemudian diperintahkan, tulislah orang itu dalam sijin
Kemudian dilemparkan rohnya itu begitu saja. Seperti mana firman. Dan sesiapa yang menyekutukan Allah, maka bagaikan jatuh daripada langit, disambak elang, yakni burung, dan dilemparkan oleh angin ke dalam jurang yang curam. Kemudian dikembalikan roh itu ke dalam jasad di dalam kubur. Lalu didatangi oleh dua malaikat yang menundukkannya. Lalu bertanya, siapa Tuhanmu? Jawabnya tidak tahu. Lalu ditanya, bagaimana pendapatmu terhadap orang yang diutuskan di tengah-tengah itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Maka terdengar suara seruan dari langit, dusta hambaku, hamparkan untuknya dari neraka dan bukakan pintu neraka kepadanya. Maka terasa olehnya panas hawa neraka dan disempitkan kuburnya sehingga terhimpit dan rosak tulang-tulang rusuknya. Kemudian datang kepadanya seorang yang busuk wajahnya dan basi baunya, berkata, sambutlah hari yang sangat buruk bagimu. Inilah saat yang diperingatkan oleh Allah kepadamu. Lalu ia bertanya, siapakah engkau? Jawabnya, akulah amalan buruk hang. Lalu dia berkata, ya Tuhanku, jangan engkau segerakan akan datangnya kiamat. Na'udzubillahi min zalik. Yang ni kita tak mau, Pak Long. Yang ni kita tak mau. Baik. Abu Lais, yang tu dia nak jawab, dia nak cerita benda yang sama. Al-Faqih Abu Ja'far meriwayatkan dengan sanadnya daripada Abdullah bin Umar, katanya, seorang mukmin jika diletakkan di atas kubur mereka, maka diperluaskan hingga 70 hasta dan ditaburkan padanya bunga-bunga dengan dihamparkan sutera. Tu kalau dia mati. Satu orang yang beriman, dia mati dalam keadaan beriman, dia mati dalam keadaan dia taat kepada Allah, dia mati dalam keadaan dia mengikut jalan agama. Bila dia mati, diletakkan dia dekat kubur. Kubur ni akan diluaskan 70 hasta. Dan bila ia hafal sedikit Al-Quran. Yang mukmin tu lah dia hafal kat Quran, Pak Long. Saya kadang-kadang bila mai tang hafal Quran ni, saya nak tanya tuan-tuan. Allah Ta'ala bagi umur kepada tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi umur kepada saya. Dekat tuan-tuan Allah Ta'ala bagi umur, dekat saya pun Allah Ta'ala bagi umur. Betul tak? Umur kita. Umur kita lah berapa? Ada yang 60, ada yang 50, ada yang 40. Takdirlah malam ni kita mati. Takdir. Malam ni kita mati. Saya tarik balik silap. Takdir kita mau malaikat amin naya. Saya tarik balik. Nah, saya tarik balik jelas lah. Takdirlah tuan-tuan mati malam ni. Yang tu baru tepat ayat dia lah. Hak kita tu saya tarik balik lah. Takdirlah tuan-tuan mati malam ni. Umur 60, umur 50, umur 70. Nak balance umur tu dengan Al-Quran tu macam mana saya nak tanya? Takdirlah yang mati tu umur 60. Malaikat mai tanya, berapa surah yang hafal daripada Quran? Kita bahagi dua lah. Umur ni bahagi dua. Kalau umur 30 meninggal, bahagi dua, ada tak 30 surah dalam kepala tuan-tuan? Dalam dada tuan-tuan? Ada tak agak-agak? Umur bahagi dua. Bahagi dua umur. Ada tak dalam kepala tuan-tuan? Ada tak dalam dada Pak Long? 30 surah. Agak-agak? Ada ke tak? Tak ada, Ustaz. Lepas tu nak pergi jawab dengan Allah. Allah Ta'ala tanya, umur aku bagi kat hang berapa? Umur hang berapa? Umur aku 70, ya Allah, 60, ya Allah. Berapa surah yang hafal? Nak jawab apa? Agak-agak lah. Nak jawab apa? Agak-agak.
Tahu agak-agak? Nak jawab apa agak-agak? Tak tahu nak kata, Ustaz. Tak tahu nak kata. Tak tahu nak kata, Ustaz. Tak fikir. So kita pula fikir. Sebab tu saya nak abang lah Pak Long pencen. Kerja apa pun tak kalut sangat. Duduk di rumah. Yang pertama pederah balik yang lupa. Yang lupa dulu ni. Pederah balik satu. Pederah balik satu. Pederah balik satu. Yang kedua, tambah surah. Saya memanglah saya tak boleh baca Quran. Tapi hari-hari saya baca, Ustaz. Baca apa? Saya baca terjemahan dia, Ustaz. Sampai bila? Sampai bila tuan-tuan nak baca Quran ni, tuan-tuan nak guna huruf Rumi tu? Sampai bila? Tobat tak betul ya? Dia kata saya baca Quran Ustaz tu, ada Quran Indonesia tu, yang dia tulis dengan tulisan Rumi. Tobat tak betul? Saya nak tanya tuan-tuan lah, kalau tuan-tuan baca Quran, ada orang, minta maaf lah, kadang-kadang dia ni masa muda dia dulu ni, dia ni jenis orang kerja apa semua ni. Dia mai bila tua ni dia tak mau nak dah. Dia cerdik pandai, dulu dia lawyer, dulu dia hakim, dulu dia apa-apa. Quran dia tak boleh baca. Bila dia mai tua, dia tanya nak baca tapi dia malu nak pergi mengaji. Dia belilah Quran yang tulis Rumi tu. Tobat tak betul cakap. Tak betul. Dia kata, "Wah, ustaz cakap lagu tu betul Lah cuba bunyi Ustaz dekat saya. Ain. Eja Rumi kau mana? Ain. Cuba eja Ustaz bagi huruf Ain tu. A-I-N. Ain. E-I-N. In. Dia bukan in. Dia bukan Ain. Dia Ain. An'amta alaihim. An'am. A-N-A-M. An'am. 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 Nasta'in. Nak bunyi je lah. Nasta'in. N-A-S. Nas. T-A-Ta. I-N-In. Nasta'in. Tak betul. Nasta'in. Sebab tu kata, kalau baca guna tulisan Rumi, tobatlah hum bertalak 3. Tak betul. Bukan cakap tobatlah hum bertalak 3 saya tambah. Tak betul. Ngangah apa ngangah? Saya bukan suruh ngangah, saya suruh fikir. Nak buat guna? Nak buat macam mana? Lepas tu belajar. Maklum ustaz, maklum tua. Allah maklum apa tua-tua belajar. Sepatutnya maklum kena bangga. Maklum tua baru nak mengaji Quran. Daripada orang mati tak belajar langsung. Bacalah tua-tua pun iqra' 2. Aba'a. Mati hari tu. Dapat pahala. Kata, siapa yang mati dia hafal sedikit Al-Quran. Cukup untuk penerangnya, jika tidak maka Allah memberikannya kepada nur cahaya penerangan yang menyerupai penerangan matahari. Dan ia dalam kubur bagaikan pengantin baru. Jika tidak, maka tidak ada yang berani membangunkannya kecuali kekasihnya sendiri. Maka ia bangun daripada tidur itu bagaikan yang masih kurang masa tidurnya dan belum puas. Itu dia. Orang beriman bila mati, dia pula ada hafal Quran, dia duduk dalam kubur macam pengantin. Malam pertama palung. Penjaga kubur mai kata dekat dia, "Nam kanaumil arus." Tidurlah kamu seumpama tidurnya pengantin baru. Nam kanaumil arus. Tidur macam tidurnya pengantin baru. Pak Long ingat lagi tak? Pak Long? Ingat lagi tak macam mana pengantin tidur?
Ingat? Malam pertama Pak Long tidur ni ingat? Tak ingat Ustaz. Try sekali lagi. Try sekali lagi. Bukan apa kalau bini marah pun kata tak nak tengok macam mana yang Nabi habaq. Try tengok sekali lagi belum? Kod-kod lah. Kod-kod mana kita tahu kod-kod lah. Try tengok. Dia jaga pagi esok ni dia tak puas macam orang tidur tak cukup oh. Tidur malam. Jangan tidur malam. Malam nikah dulu Allah. Dengar pintu bilik bunyi bersyuk. Syuk tak tahu nak apa. Duduk atas katil tu maklum wangi lah. Cadak-cadak. Bawah bantai ada daun. Dulu ni orang berubah. Daun pandan. Betul tak? Allah. Lah cuba tengok. Suar tangan kat bawah. Bantai tu tarik keluar dalam. Lempak pergi tepi. Tengok pula atas kepala katil gigi palsu duduk rendam dalam gelas tu Allah. Lain. Ni dia kata tidur pula macam orang tak puas. Ada pun orang kafir yang menderhaki Allah, maka akan dipersempit kuburnya hingga menghancurkan tulang rusuknya dan masuk ke dalam perutnya. Lalu dikirim kepadanya ular. Wak masuk pula dalam kubur ni ular. Ular besar mana? Segemuk leher unta. Itu dia. Ular duduk dalam kubur. Besar mana ular tu? Segemuk leher unta. Na'udzubillahi min dzalik. Maka makan dagingnya hingga habis dan sisa tulang semata-mata. Allah. Nak pergi mana maklum duduk dalam tu lah kita. Baru ni kita baca di mana baru ni? Satu hadis Nabi kata, Allah Ta'ala akan letakkan 60 ekor ular dalam lubang kuburnya. Ular tu pula paling kecil besar leher unta. Ular tu pula berbisa. Seandainya bisa seekor ular itu jatuh atas tanah di bumi ni, nescaya tidak akan dapat menumbuhkan apa-apa tumbuhan sampai kiamat tanah tu. Bisa. Pak Long dalam dunia lah ni, dalam kita di Malaysia ni, ular paling berbisa ular apa Pak Long? Ular apa? Tedung selah. Ular tedung selah. Dipanggil King Cobra. Tiba tengok ular. Saya tanya kepada orang yang pakar buat ular. Saya kata, kita nak tahu, ular tu dia berbisa ke tak berbisa macam mana? Dia kata ada dua Ustaz. Yang pertama tengok kepada kulit. Ular kebiasaannya kalau dia berbisa, kulit dia akan shining. Dia kata. Mana kita dah nak tengok dah Pak Long. Ular ni tak nak tengok bisa ke tak. Pak dia bagi sengap lagu tu. Yang kedua dia kata, Ustaz tengok muka dia. Ular berbisa ni muka dia ganas. Kalau ular tak berbisa ni muka dia biasa. Macam binatang lah. Ganas dengan tak ganas ni tengok muka dia kata. Macam rimau. Cuba tengok muka rimau ganas. Singa ganas. Mana nak dan tengok dapat long oi. King Cobra. Cuba tengok muka dia je. Saya ada arwah. Orang kampung saya. Saya baik dengan dia. Kira biasa satu hari, dia ni duduk jaga lembu ayah saya. Saya duduk sembang dengan dia, dekat satu tepi sawah tu, tepi bendang tu. Ada tok tu rumah belakang tu dia main. Dia panggil, dia kata, "Mai sat ni ada ular ni, orang kelabu masuk dalam rumah." Dia tahu dah, kalau ular kelabu ni bukan ada ular lain lah kot tu, ular tanam selah. Sebab bendang tu, rumah tu dia dekat dengan bukit. Besar, panjang dia kata. Lepas tu kawan dia pun pergi dengan saya. Saya biasalah, standard saya duduk jauh lah. Standard saya memang duduk jauh lah. Kasut apa duduk jauh, kita pun duduk jauh, tak berani lah. Mau dia bagi sebiji maklum, terus marah buka sedap. Saya tengok Pak Long ni dia masuk, dia berani dengan ular ni, dia berani. Ular lari pada dia. Saya tak tahulah dia ni mengaji ke macam mana.
Dia masuk untuk dia duduk mana? Tu kawan tu kata tu dia masuk bawah katil. Tuan-tuan tahu dia masuk. Ulang tu masuk apa makcik tu kata dia masuk bawah katil. Tahu Pak Long ni dia buat macam mana? Dia suar tangan. Mana tak ada pun dia duk cari bawah katil tu. Dia kata tak ada pun dia duk cari. Lepas tu nampak ulang tu lari pergi duduk bawah almari. Makcik tu. Dia tengok, dia kata hang duk tang ni baru dia ambil kayu apa dia kacau ulang tu mai. Ulang tu duduk panggung. Masa duduk panggung tu cikgu dia pergi pegang kepala ulang tu. Dia tangkap, dia pergi dekat motor dia ada selotip tu. Dia selotip kepala ulang. Tedung selah je. Kan selotip yang ada benar tu, tu payah buka. Dia selotip kepala ulang. Tutup dengan mulut dia, tutup dengan mata apa ulang tu jadi lagu tu. Bahaya. Tedung ni cikgu yang bahaya dua. Satu, nama dia tedung selah. Yang ni dia patut mati. Satu lagi cikgu, tedung seluak. Nama dia. Hak ni patut tambah nyawa ni. Bahaya. Saya nak tanya Mak Long. Malam ni, kalau orang kurung Mak Long dalam satu bilik, dia lepas king cobra sekok dalam bilik tu. Mak Long nak duduk macam mana? Mak Long duduk macam mana? Berani Mak Long? Bilik tu pula gelap. Dia bubuh king cobra sekok. Allah, Mak Long nak buat macam mana? Saya sekali bini saya menyeri. Ulat lintas kat tepi rumah. Wih, menyeri. Saya pipi tengok dia duduk atas meja makan. Saya kata awak, dia kata ulang. Dia kata dengan saya pun lari naik atas kursi. Saya kata mana ada ulang tu? Dia lintas luar rumah. Bayang Mak Long duduk dalam satu bilik. Bilik tu gelap. Dilepaskan dalam bilik tu Mak Long sekok ular king cobra. Mak Long boleh duduk tak? Tak berani Ustaz. Tapi kubur Allah Ta'ala akan buat lagu tu. Tu. Duduk tu dia kata besar mana ular tu. Segemuk leher unta. Lalu dikirim kepadanya malaikat yang akan menyeksa itu. Yang buta tuli dan bisu. Dengan membawa pemukul daripada besi. Yang langsung dipukulkannya. Sedang malaikat itu tidak mendengar suara jeritanya. Dan tidak melihat keadaannya. Supaya tidak dikasihinya. Allah bagi pula satu malaikat yang bisu. Satu malaikat yang peka. Satu malaikat yang buta. Taibai dia ni. Sebab apa Allah Ta'ala bagi malaikat yang buta? Supaya malaikat ni tak nampak kepada dia dan tak ada rasa kasih. Sebab apa Allah Ta'ala bagi malaikat ni peka, tuli? Sebab tak dengar rintihan dia. Supaya malaikat ni tak kasih. Allah. Selain itu lalu dihidangkan seksa neraka itu pada tiap pagi dan petang. Na'udzubillahi min dzalik. Abu Lais berkata, siapa yang ingin selamat daripada seksa kubur, maka ia harus melazimkan 4 perkara dan meninggalkan 4 lainnya. Ada pun yang harus dijaga iaitu, yang pertama, siapa yang nak selamatkan daripada seksa kubur, benda yang pertama dia kena buat apa dia? Jaga semayang 5 waktu yang saya pesan tadi ni. Tak larat buat benda lain dah. Jaga yang wajib tu dulu. Ya, saya faham nak jaga tengah malam ni payah. Nak tambah sunat-sunat ni Pak Long. Orang Kedah panggil game penyegan. Sini panggil apa? Malah. Kedah panggil penyegan. Kedah ni dia nak bagi tahu malah ni dia ada banyak bahasa. Yang pertama malah. Atas pada malah dia panggil penyegan. Sini satu ya. Sini berapa bahasa? Malah. Lain benda malah pada cikgu. Tak ada malah berbenar. Malah ya. Kedah tak? Malah. Kalau dia malah lebih, dia panggil penyegan. Atas lagi pada penyegan, dia panggil balok. Yang tak boleh bawa bincang ni yang nombor 4. Balok liat. Balok liat ni betul-betul ulang sawah. Balok liat.
Kita ni mau penyegan macam mana pun, mau malas macam mana pun, jaga yang 5 waktu tu. Yang kedua, banyakkan bersedekah. Tolong banyakkan bersedekah. Sedekah banyak-banyak. Allah, Ustaz. Kedekut Ustaz. Saya ni Ustaz kedekut. Sedekah. Kena banyakkan bersedekah. Setiap hari ni biar ada juga kita ni sedekah. Habis tak ada makan, belayak pagi. Tuan-tuan kedekut ni rezeki bukan nak datang. Kalau tuan-tuan kedekut ni rezeki dia tak main. Yang ketiga, banyak membaca Al-Quran. Kena banyak baca Quran. Setiap hari bacalah, tak banyak semuka. Al-Quran. Baca. Tak banyak. Semuka kena baca Al-Quran. Yang keempat, membanyakkan tasbih. Membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah. Ada tak ada? Yang keempat baca. Ni 4. Kita ni kalau nak masuk syurga jaga 4 benda. Yang pertama jaga sembahyang 5 waktu. Jaga sembahyang 5 waktu. Yang kedua, banyakkan bersedekah. Yang ketiga, banyakkan membaca Al-Quran. Yang keempat, banyakkan bertasbih. Saya ulang nak. Yang pertama, jaga sembahyang. Yang kedua, banyakkan bersedekah. Yang ketiga, baca Al-Quran. Yang keempat, banyakkan bertasbih. Sebab semua yang 4 dapat menerangi kubur dan meluaskannya. Dia abang pula ada 4 amalan yang dapat meluaskan lubang kubur dan dapat menerangi kubur. Apa nama? Adapun 4 yang harus ditinggal. Yang ni 4 benda harus ditinggal. Yang tadi ni menerangi kubur. 4 ni kena tinggal. Yang pertama, tinggalkan berdusta, menipu. Tinggalkan menipu. Yang kedua, khianat. Yang ketiga, mengadu domba. Yang keempat, jaga kencing. Jangan bohong, jangan khianat, jangan adu domba, jaga kencing. Dia kata, jaga. Jangan duk bohong. Tinggalkan. Kalau ada perangai duk suka bohong, tinggal. Yang kedua, khianat. Duk khianat orang, tinggal. Yang ketiga, mengadu domba, tinggal. Yang keempat, jaga kencing. Karena Nabi SAW bersabda, kita sambung pada bulan depan nanti insya-Allah. Wallahu a'lam. Jadi malam ni tuan-tuan, banyak benda yang kita baca, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjemput kita untuk pulang kepadanya dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala matikan kita dalam keadaan beriman. Amin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala matikan kita di dalam keadaan dikasihani dan disayangi. Amin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kubur kita sebagai taman-taman syurga. Amin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala matikan kita dalam keadaan beriman, bertakwa dan dijadikan syurga sebagai tempat pengakhiran kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saya mohon maaf banyak-banyak kalau ada salah dan silap. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallah. La ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una.